Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Najihah binti Ahmad Amran. Kami daripada kumpulan MI. Hari ini kumpulan kami akan membentang mengenai terapi akuatik. Ini merupakan contoh poster yang telah kami hasilkan. Saya sebagai selaku presenter yang pertama akan menerangkan mengenai definisi terapi akuatik. Menurut Aquatic Physical Therapy Section of the American Physical Therapy Association, terapi akuatik adalah terapi fizikal yang dilakukan di persekitaran akuatik oleh ahli terapi fizikal. Terapi akuatik merangkumi rawatan, pemulihan, pencegahan, kesihatan dan kecergasan pesakit dengan ataupun tanpa menggunakan alat bantuan sokongan. Terapi akuatik juga merupakan senaman yang dilakukan di dalam air. Terapi ini menggunakan air sebagai medium semula jadi untuk meringankan atau mengubah keadaan sedia ada kepada keadaan yang lebih baik. Terapi akuatik ini sesuai untuk perkembangan fizikal seperti perkembangan fizikal motor kasar dan motor halus. Terapi ini juga sesuai untuk perkembangan mental pesakit. Seterusnya, perkembangan otak dan otak juga dapat dirangsang kerana pergerakan di dalam air dapat meredakan ketegangan dan dapat melegakan kesakitan. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan anda tentang sejarah terapi akuatik. Okey, kita dapat tengok sejarah terapi akuatik ni juga bermula di Greece pada tahun 460 sebelum Masihi. Sejarah terapi air ni dia bermula dengan menggunakan air panas dan air sejuk ketika mereka mandi untuk merawat berbagai penyakit kulit dan sebagainya. Okey, pada tahun 300 yang lalu, air panas juga digunakan untuk pesakit yang mengalami masalah spastik. Apa itu masalah spastik? Spastik atau dikenali sebagai kejang otot. Manakala air dingin pula digunakan untuk mengurangi demam panas. Selalu kita tengok air panas ni, air sejuk ni, mak-mak kita selalu letak atas kepala kita kan bila kita demam. Okey, kalau kita tengok pada akhir 1700 tahun yang lalu, air sejuk dia dimula digunakan untuk rawatan bagi penyakit cacar ataupun penyakit campak. Melalui rawatan ini juga telah menyebabkan Eropah mula berpusu-pusu untuk melakukan penyelidikan mengenai bagaimana air ini dapat memberi kesan yang positif terhadap pelbagai penyakit. Jadi mereka akan uji suhu air itu sama ada sejuk, panas dapat memberi kesan yang positif terhadap untuk merawat penyakit lah. Okey, seterusnya kita dapat tengok sejarah terapi akuatik ni walaupun telah berlalu berabad-abad lamanya, kaedah terapi air ni dilihat semakin meluas di seluruh dunia. Terapi akuatik ni walau bagaimanapun terus digunakan sehingga hari ini untuk membantu meningkatkan keseimbangan koordinasi badan, menguatkan daya tahan otot, kemahiran motor dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazana. Saya akan menerangkan faedah terapi akuatik. Antara faedah terapi akuatik adalah seperti manfaat fizikal. Menurut penyelidikan, air adalah medium ideal untuk pemulihan badan atau senaman. Oleh kerana daya apung air memberi sokongan kepada tubuh kita, tekanan pada sendi akan berkurangan semasa melakukan latihan ataupun pergerakan di dalam air. Jadi hal ini dapat memudahkan pembakaran kalori dan seterusnya membantu untuk menurunkan berat badan. Selain itu, terapi ini juga dapat meningkatkan postur, keseimbangan dan koordinasi badan. Faedah yang kedua ialah penambahbaikan kognitif. Terapi akuatik ini dapat meningkatkan tumpuan dan memudahkan perkembangan neuron bagi sesetengah kanak-kanak yang mengalami kecederaan pada otak, autism, cerebral palsy dan lain-lain lagi. Faedah yang seterusnya pula ialah menguruskan isu deria. Aktiviti di dalam air dapat meningkatkan kemahiran memproses deria dalam 3 cara, iaitu tekanan hidrostatik,
rangsangan vestibular dan juga maklum balas proprioceptif. Melalui tekanan hidrostatik, air akan mengelilingi tubuh badan kanak-kanak dan hal ini membolehkan mereka untuk menumpukan perhatian, berasa tenang dan memberi keyakinan kepada mereka untuk bergerak dan mencuba melakukan pergerakan yang baru. Dari segi rangsangan vestibular pula, terapi ini dapat mengurangkan tingkah laku berulang-ulang seseorang kanak-kanak itu yang disebabkan oleh sistem vestibular yang kurang berkembang. Dari segi maklum balas proprioceptif, terapi air ini dapat memberi maklum balas proprioceptif yang lebih baik yang bermaksud memberi kesedaran kepada kanak-kanak tersebut tentang di mana keberadaan tubuh badan mereka. Dari semasa ke semasa, hal ini dapat membantu menjadikan pergerakan kanak-kanak ini lebih lancar dan terkawal. Faedah yang keempat pula ialah meningkatkan kawalan pernafasan. Sekiranya kanak-kanak mengalami masalah pertuturan, terapi ini sangat bermanfaat bagi mereka. Hal ini kerana kawalan pernafasan yang baik dapat memperbaiki pertuturan kanak-kanak tersebut. Dan antara contoh senaman ataupun aktiviti sederhana ringan yang dapat dilakukan melalui terapi air ini adalah seperti menahan nafas dalam air, menggelembung ataupun meniup sesuatu objek seperti bola pingpong di atas permukaan air. Faedah yang terakhir ialah meningkatkan kemahiran sosial. Di dalam terapi akuatik ini terdapat juga sesi berkumpulan. Jadi sesi terapi berkumpulan ini boleh membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran sosial mereka. Semasa sesi berkumpulan ini, kanak-kanak akan bekerjasama dengan ahli terapi dan juga kanak-kanak yang lain. Mereka belajar bagaimana untuk berinteraksi dengan rakan-rakan sekumpulan mereka sambil berkongsi mainan dan juga peralatan. Dengan kerjasama dan berdaya saing, kanak-kanak dapat mengembangkan mental dan meningkatkan keyakinan diri mereka untuk berinteraksi dengan orang ramai. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan terapi akuatik ini boleh dilakukan oleh beberapa pihak. Ini termasuklah pihak pakar iaitu ahli fisioterapi dan juga terapi akuatik yang telah terlatih. Ahli fisioterapi akan mengambil kira 3 aspek iaitu sebelum melakukan terapi, semasa melakukan terapi dan juga selepas melakukan terapi. Bagi aspek pertama iaitu sebelum melakukan terapi, ahli fisioterapi tersebut akan merujuk kepada pakar iaitu doktor untuk menentukan sama ada seseorang individu itu memerlukan atau tidak memerlukan terapi akuatik tersebut. Seterusnya, ahli fisioterapi akan melihat kembali tahap kesihatan seseorang individu yang akan menerima terapi akuatik tersebut. Ini kerana terapi akuatik ini mungkin tidak sesuai apabila seseorang individu berada dalam keadaan yang mempunyai penyakit tekanan darah tinggi, demam, keradangan, kanser dan juga kehamilan. Seterusnya, ahli pakar akan menentukan jenis terapi yang bersesuaian dengan masalah yang dihidapi oleh seseorang individu tersebut. Dan seterusnya, mereka akan menyediakan keperluan dan juga perkakas yang diperlukan dalam melakukan terapi akuatik yang bakal dijalankan. Aspek yang seterusnya adalah semasa melakukan terapi akuatik. Semasa melakukan terapi akuatik, ahli fisioterapi akan mengarahkan individu untuk melakukan aktiviti pemanasan badan sebelum memulakan terapi. Aktiviti pemanasan badan ini boleh dilakukan dalam aktiviti gimnastik yang mudah yang melibatkan kawasan bahu, lengan dan juga kawasan tengah badan. Seterusnya, terapi akan dimulakan dengan pemantauan dan arahan awal daripada pakar fisioterapi. Di waktu ini juga, tempoh masa akan diambil semasa melakukan terapi agar masa yang dilakukan untuk terapi tidak melebihi tempoh yang telah ditetapkan. Selepas melakukan terapi akuatik tersebut, individu tersebut akan disarankan untuk berehat selama sekurang-kurangnya setengah jam, iaitu berada dalam keadaan santai untuk menegangkan otot yang telah diguna pakai ketika terapi akuatik dijalankan.
Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Ayuni Hasanah binti Muhammad Sabri. Saya akan meneruskan penerangan tentang cara mengaplikasi terapi akuatik di sekolah. Sebelum pihak sekolah atau guru melakukan terapi, pihak sekolah perlu berkolaborasi dengan terapi yang mahir supaya guru mendapat bimbingan yang betul untuk mengaplikasikan kaedah tersebut terhadap pelajar. Terdapat 3 tahap sebelum kita melakukan terapi akuatik di sekolah, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum kita melakukan terapi akuatik, guru perlulah memperkenalkan alatan-alatan yang akan digunakan dalam terapi tersebut kepada pelajar. Contoh alatan-alatan seperti baby swim pool playground, junior swim collar, rehab round body support dan lain-lain. Guru juga akan memperkenalkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira oleh pelajar untuk melaksanakan terapi. Langkah-langkah keselamatan yang kita boleh ambil adalah seperti menggunakan pakaian yang sesuai untuk terapi, paras air yang bersesuaian dengan umur ataupun tahap kesihatan atau keperluan pelajar tersebut. Kemudian aktiviti-aktiviti yang akan kita lakukan, penggunaan alatan-alatan yang sesuai. Kemudian kita akan melakukan aktiviti-aktiviti regangan sebelum masuk ke dalam kolam. Selepas melakukan regangan, kita juga akan beri murid masa untuk bermain air di tepi-tepi kolam bagi menyesuaikan diri mereka sebelum melakukan terapi tersebut. Guru akan pantau dan tunjuk cara yang betul untuk murid masuk ke dalam kolam. Kalau bagi semasa pula, guru akan tunjuk aktiviti melakukan ampungan diri dalam air dengan cara yang betul, dan menunjukkan beberapa jenis renangan untuk murid buat bagi sesi terapi tersebut lah. Antara contoh renangan seperti butterfly, breaststroke, freestyle. Dan lepas tu guru biar pelajar untuk buat aktiviti renangan dengan pemerhatian guru. Bagi selepas melakukan terapi, guru perlulah melakukan aktiviti guru perlulah memastikan murid keluar dari kolam dengan betul dan melakukan regangan tangan dan kaki. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nasolihah binti Baiti. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Antara contoh aktiviti terapi akuatik yang boleh dijalankan kepada kanak-kanak berkebutuhan khas sama ada di sekolah ataupun di pusat akuatik, antaranya ialah mengapungkan badan menggunakan keyboard. Aktiviti ini dapat merangsang otak dan menjadikan mereka lebih yakin dan juga cergas. Seterusnya, aktiviti menyarap sambil mengucap air. Aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran motor kasar kerana memerlukan pergerakan kaki semasa mengucap air. Seterusnya, aktiviti berjalan di dalam air yang cetek. Aktiviti ini boleh meningkatkan kecergasan jantung dan juga saluran darah kanak-kanak berkebutuhan khas. Aktiviti membaling dan menyambut bola. Aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran motor kasar dan pengukuhan pergerakan. Seterusnya, aktiviti mengimbangkan badan di atas kapet terapung. Perlu diingatkan, semasa melakukan terapi ini, guru ataupun jurulatih perlu mematuhi prosedur keselamatan. Selain itu, aktiviti merangkak di dalam air. Aktiviti ini memerlukan peralatan renang seperti kacamata renang sebagai pelindung mata kepada kanak-kanak berkebutuhan khas. Dan akhir sekali, aktiviti berlari sambil mengutip bola. Aktiviti ini dapat membantu kanak-kanak peka dengan arahan guru. Misalnya seperti guru menyuruh kanak-kanak mengutip bola warna merah. Kesimpulannya,
Terapi akuatik sangat penting untuk kanak-kanak berkebutuhan khas bagi meningkatkan keupayaan kognitif, psikomotor dan juga sosial mereka. Jadi mereka patut diberi peluang untuk menjalani terapi akuatik ini. Aktiviti terapi ini boleh dilakukan di sekolah ataupun di pusat akuatik secara individu ataupun berkumpulan. Namun terapi ini memerlukan nasihat daripada pakar dan harus dilakukan dengan teknik dan juga kaedah yang betul bagi menjamin keselamatan kanak-kanak berkebutuhan khas ketika menjalani terapi ini. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.